Ikra Classical High Campus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Razi bin Luhi, Ketua Panitia SK Sulkanan bahagian Kuching. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan keizinannya, maka dapatlah kita pada hari ini bersama-sama dalam sharing season ataupun suatu perkongsian amalan terbaik. Mudah-mudahan ianya dapat menjadi manfaat kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, izinkan saya untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana telah sudi memberi ruang dan kesempatan kepada kami untuk berkongsi secebis ilmu ini, dan tak lupa juga kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Unit Pendidikan Islam PPD Kuching kerana tak pernah jemu untuk membimbing kami, menyokong kami dan seterusnya sehinggalah program ini dapat dilancarkan dengan jayanya. Seterusnya kepada barisan pentadbir SK Sulkanan, alhamdulillah, terima kasih kerana telah banyak membantu dari segi keuangan, material, masa, tenaga demi jayanya program ini di peringkat SK Sulkanan. Alhamdulillah. Tanpa membuang masa, saya teruskan dengan pembentangan pada hari ini ataupun perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan program yang kami telah rancangkan bersama. Pertama sekali saya ingin jelaskan, program ini kami jenamakan dengan Raudatul Quran, yang mana tercetusnya idea ini adalah ketika kami melihat selepas 3 tahun mutakhir ini, kita telah meneliti pelaporan terutamanya tentang prestasi pencapaian bacaan Al-Quran murid, telah menunjukkan suatu senario yang agak meresahkan kita bersama. 3 tahun yang terkini ini, pencapaian bacaan Al-Quran murid-murid kita, khususnya di PPD Kuching ini, telah menunjukkan suatu penurunan yang agak membimbangkan kita. Maka dengan itu kami sama-sama telah mengerah idea untuk memikirkan bagaimana solusi yang boleh kita fikirkan bersama dan laksanakan bersama sehingga dapat diselesaikan permasalahan prestasi bacaan Al-Quran anak-anak didik kita. Apa itu Raudatul Quran? Ia adalah merupakan program intervensi yang bersistematik untuk meningkatkan prestasi bacaan Al-Quran dan Iqra' murid khususnya di SK Sulkanan. Okey, setelah kita mengenal pasti punca masalahnya, maka kita telah membuat suatu intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa Raudatul Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Ia adalah sebagai solusi yang difikirkan bersama untuk mengatasi kelemahan penguasaan murid dalam bidang penguasaan Iqra' dan Al-Quran. Dengan ini, maka kami di peringkat SK Sulkanan sedaya upaya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirancangkan. Masa program telah kami sepakati bermula pada bulan Mac yang lalu, dan program ini akan berjalan berterusan sepanjang tahun hinggalah pada bulan Disember tahun 2021 ini. Sasaran program pula, kami telah berbincang pada penghujung tahun 2021 nanti, kesepakatan kami adalah sejumlah 93 murid di tahun 1 yang telah melepasi Iqra' 2. Yang sekarang ini ada yang di kalangan mereka memang tidak pernah mengaji langsung di rumah, dan ada juga mereka masih lagi Iqra' 1 mengaji secara merangkak-rangkak.
Kemudian 45 orang murid tahun 6 Sifar Iqra. Jadi pada tahun ini kami telah mengesan tahun 6 tahun 2021 ini ada sejumlah 45 orang pelajar tahun 6 yang masih di aras bacaan Iqra. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala semua, objektif program Raudatul Quran ini yang pertama adalah merupakan suatu intervensi awal, membantu murid yang lemah dalam bacaan Iqra, terutama yang masih belum menguasai Iqra 1 dan Iqra 2. Penekanan kepada murid tahun 1. Jadi untuk tahun 1 kami sasarkan sekurang-kurangnya mereka telah melepasi Iqra 1 dan telah membaca Iqra 2 di tahun 1. Kerana apa? Ketika mereka pada tahun 2 nanti, insya-Allah setelah penguasaan Iqra 1 dan 2 ini dengan baik, maka dapatlah diteruskan dengan bacaan di Iqra 3 dengan lebih mudah. Kerana kami melihat sekiranya dasar telah dibina dengan baik, insya-Allah pelajar tersebut nanti akan mudah untuk meneruskan lagi aras-aras bacaan yang seterusnya. Seterusnya, bagi tahun 6 pula, kami tekankan supaya mereka itu disasarkan untuk boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi, tanpa mengabaikan tahun 2, 3, 4 dan 5 akan diberi penekanan dengan menggunakan kaedah kem literasi Al-Quran dan juga kaedah gerak gempur Quran yang saban tahun kita laksanakan di tingkat sekolah. Kemudian objektif yang kedua pula, kami sedang membina perhubungan ataupun jalinan di antara guru dan ibu bapa. Kerana aspek ini sangat penting. Kerana sebaik mana pun apa yang kita telah rancangkan, sekiranya tidak dapat sambutan ataupun kerjasama daripada pihak ibu bapa, maka ianya akan menjadi suatu kesulitan bagi kita untuk melaksanakan. Bagaikan ibarat bertepuk sebelah tangan, memang tak akan berbunyi. Objektif yang ketiga pula adalah membantu murid. Semoga meningkatkan dan memperbaiki kualiti bacaan Iqra dan Al-Quran murid dengan kepelbagaian kaedah yang terdapat pada Raudatul Quran. Ingin saya jelaskan di sini, Raudatul Quran adalah merupakan suatu program utama yang kami telah bina, di mana di bawah payung besar program Raudatul Quran ini akan ada beberapa model-model kecil yang akan menyokongnya. Dan ini akan dijelaskan panjang lebar lagi selepas ini dan akan disambung oleh rakan saya selepas ini juga. Kemudian, objektif yang keempat pula adalah untuk mencari dan melatih murid turus yang mahir membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Murid turus ini nantilah yang akan kita jadikan rakan untuk membimbing kawan-kawan sebaya yang masih lemah dalam pembacaan Iqra dan Al-Quran. Saya yakin objektif yang keempat ini rakan-rakan di sekolah-sekolah yang lain telah melaksanakannya sejak dahulu lagi. Dan saya harap program seperti ini kita sokong sepenuhnya dan buatlah dengan sebaik-baik yang mungkin. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebelum kami mulakan perancangan untuk membuat program Raudatul Quran ini, kami telah mengenal pasti ataupun menganalisis masalah tentang penguasaan Iqra dan Al-Quran. Dengan diketahuinya permasalahan ini, barulah dapat kita mencari bagaimana solusi yang akan dibuat. Yang pertama, isu tidak mahir. Isu tidak mahir ini di kalangan ibu bapa membaca Al-Quran, ia merupakan suatu di luar bidang kuasa kita. Akan tetapi, kami sedaya upaya untuk mencari bagaimana untuk mendekati ibu bapa ini. Semoga di rumah, ibu bapa akan dapat membantu pihak sekolah dalam memberi pengukuhan kepada anak-anak masing-masing. Jadi, dengan ini, kami telah mencipta sebuah modul hasil cetusan idea daripada sahabat-sahabat dan dimurnikan oleh sahabat saya, Ustaz Awang Kosyari, dan akan dibentangkan di akhir nanti. Dan dengan modul ini akan memudahkan siapa sahaja, walaupun tidak mempunyai asas bacaan Al-Quran, akan tetapi dengan modul yang telah diciptakan ini akan dapat membimbing ibu bapa supaya ibu bapa juga dapat membimbing anak masing-masing di rumah nanti.
Karena bagi kami suatu yang berterusan itu adalah kunci kejayaan apapun sahaja. Termasuklah tentang bacaan Al-Quran dan Iqra ini. Yang kedua, berkenaan dengan naskah dan mushaf. Setelah diteliti, setelah dibuat penyelidikan, dibuat suatu soal selidik terhadap ibu bapa, memang boleh dikatakan di kalangan murid yang tidak menguasai Iqra ataupun belum menguasai Al-Quran, rata-rata di kalangan mereka tidak mempunyai naskah Iqra dan mushaf Al-Quran di rumah. Jelas di sini, murid-murid tersebut hanya mengharapkan masa Al-Quran dan tasmi' di sekolah sahaja untuk membuat pengukuhan bacaan Iqra maupun Al-Quran. Jadi perkara ini kita pandang serius dan kita usahakan bagaimana untuk kita membekalkan naskah Iqra dan juga mushaf Al-Quran kepada ibu bapa murid-murid yang masih belum menguasai ini. InsyaAllah semoga kita dipermudahkan bersama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula adalah tentang peranti. Ini berkenaan dengan isu pandemik COVID-19 bermula pada tahun lepas. Memang tidak dijangkakan. Banyak kerja buat kita agak terhambat kerana kekangan pergerakan oleh kerana pandemik COVID-19 ini. Jadi peranti ini merupakan suatu peranan yang penting dalam kita menjangkau anak-anak didik kita. Jadi bagi pelajar-pelajar kita yang ataupun murid-murid kita yang mempunyai peranti dan kemudahan internet yang baik dan stabil, ianya suatu nilai tambah untuk kita selepas ini, walaupun sudah tidak ada lagi pandemik nanti, insya-Allah kita akan teruskan dengan kaedah ini. Itulah mungkin hikmah di sebalik pandemik ini, mencetuskan suatu fenomena baru dalam pengajaran kita yang sebelum ini mungkin sudah diterangkan, sudah diwar-warkan oleh pihak kementerian, akan tapi kita mungkin kurang menggunakan pendekatan seperti ini, iaitu menggunakan peranti seperti handphone, laptop, menggunakan Google Meet, WhatsApp, Skype dan sebagainya lah, medium-medium yang ada di luar sana, medium-medium hybrid yang ada di luar sana. Kemudian permasalahan yang keempat berkenaan dengan komitmen. Inilah suatu cabaran bagi kita, guru-guru pendidikan Islam, khasnya kepada kesedaran, untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa. Semoga mereka sepatutnya yang lebih cakna, yang lebih bersemangat, yang lebih komitmen untuk membantu pihak sekolah dalam menangani isu masalah bacaan Al-Quran di kalangan anak mereka masing-masing. Jadi keempat-empat permasalahan ini telah kami kenal pasti untuk setakat ini, dan insya-Allah kita akan buat suatu lagi analisis secara berterusan untuk menggali dengan lebih dalam lagi tentang permasalahan yang berlaku di kalangan anak-anak didik kita, khasnya di SK Sulkanan. Rakan-rakan yang saya hormati semua, berkenaan dengan Raudatul Quran, kaedah pelaksanaannya kami telah rungkaikan menjadi 5 kaedah. Yang pertama, jalinan Quranik. Jalinan Quranik ini adalah bagaimana kita bersama ibu bapa mempunyai fikrah yang sama, mempunyai misi dan visi yang sama. Jadi kami telah melaksanakan train of trainers kepada ibu bapa untuk mengajar kaedah yang betul dalam penggunaan modul yang saya nyatakan tadi, iaitu diberi nama Iqra Classical iKamus yang telah dibuat, dimurnikan oleh sahabat saya, Ustaz Awan Kusyari, dan akan dibentangkan di akhir nanti. Kalau tidak dibimbing, mungkin ibu bapa pun kurang memahami. Dan saya telah melihat modul tersebut dan mempelajari modul tersebut, ternyata modul itu agak sangat mudah dan sesuai digunakan oleh ibu bapa yang barangkali belum lagi menguasai bacaan Al-Quran. Yang kedua, kaedah yang kami gunakan, kaedah yang perlu ada dalam Raudatul Quran ini, program ini, adalah sistem pelaporan. Kami buat secara autokrat, yang mana setiap kali pemantauan, perjumpaan, merekod kelemahan, kekuatan dan penambahbaikan program selain sebagai evidens bergambar. Dan ia sangat membantu dalam kami membuat refleksi ataupun mencari kesimpulan
suatu permasalahan, mencari titik penambahbaikan agar program tersebut boleh diperbaiki dari masa ke semasa tanpa kita melengahkan sedikit pun permasalahan yang ada. Sebab isu kita ini adalah berkenaan dengan suatu perkara yang sangat kompleks, iaitu murid-murid yang hadir daripada kalangan latar belakang yang berbeza, sosioekonomi yang berbeza, basic education yang berbeza, dan sebagainya. Kemudian kaedah menggunakan Google Meet, ini yang telah dilaksanakan bertepatan musim pandemik tahun lepas sehingga sekarang, memang sangat-sangat membantu dan pasti ada kelemahannya tersendiri, iaitu mungkin di kalangan keluarga yang tidak mempunyai peranti ataupun capaian internet yang stabil untuk memudahkan murid itu bersemuka dengan guru mereka masing-masing. Kemudian kaedah yang keempat, kaedah Camp Touch. Camp Touch ini kami jenamakan seperti ini adalah ibarat kita yang menjemput bola. Bukan tunggu bola datang ke kita. Okey, jadi program ini kita khususkan kepada murid-murid ataupun ibu bapa mereka yang kurang memberi respon terhadap program yang telah dilancarkan oleh pihak sekolah. Jadi pihak guru yang kena proaktif, mungkin dengan kaedah menggunakan video call ataupun dengan menggunakan voice call biasa, menelpon secara peribadi dan memohon izin kepada ibu bapa tersebut untuk mengajar anak mereka di rumah dengan cara call ataupun membuat panggilan secara personal. Jadi kita tidak mahu ada di kalangan murid-murid kita tercicir kerana kadang-kadang permasalahan yang kecil dan juga permasalahan yang bukan daripada anak didik kita masing-masing. Akan tetapi kadang-kadang ianya bermula daripada ibu bapa mereka di rumah ataupun mungkin kekangan-kekangan yang ada di rumah. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, dan inilah perlunya kita menganalisis permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita semua. Dan akhir sekali, kaedah yang kami beri nama dengan offset project, yang mana kaedah inilah yang akan mengumpul semua murid-murid yang masih lagi lemah dalam bacaan Al-Quran dan belum menguasai Iqra', yang tidak dapat menggunakan dalam talian, dan kami akan kenal pasti murid-murid tersebut, tempat kediamannya dan kemudahan pengangkutannya, dan kami akan berbincang kepada ibu bapa mereka dan juga mengenal pasti siapakah guru-guru ngaji, guru-guru Al-Quran ataupun di kalangan GPI kita ataupun GBA kita ataupun guru kafa, dan juga mungkin guru-guru yang ada di sekitar. Kita akan berbincang dengan ibu bapa, pelajar-pelajar yang tidak mempunyai capaian internet tadi, untuk menghantar anak mereka di tempat yang telah kita sepakati dan juga kenal pasti tadi. Ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah merupakan sekitar PLC Raudatul Quran, yang mana sebelum kami melaksanakan program ini, sangat penting bagi kami untuk membekalkan rakan-rakan guru kita dengan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang telah dipelajari itu dapatlah kita menyampaikan dengan baik terhadap anak didik kita semua. Di sini antum semua boleh lihat sekitar pelancaran Raudatul Quran. Okey, tuan-tuan dan puan, di situ suasana sekitar pelancaran Raudatul Quran ini telah menampakkan, telah menunjukkan betapa bersemangatnya ibu bapa untuk bekerjasama dengan pihak sekolah dalam membantu anak masing-masing demi penguasaan Al-Quran dan juga Iqra'. Dan seterusnya,
dan saya ingin kongsikan juga di sini tentang yang telah kami laksanakan, gambar-gambar ataupun eviden-eviden kami bersama dengan murid-murid kami yang masih lagi belum menguasai Al-Quran, dan alhamdulillah boleh dikatakan ramai yang punya capaian internet ingin ataupun sentiasa memberi kerjasama yang baik. Bagi yang tidak mempunyai capaian internet, kita akan menggunakan kaedah offsite yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini dan akan diteruskan lagi oleh sahabat saya nanti, ingin saya nyatakan di sini adalah perkara yang paling utama adalah asas dalam program, dalam menjalankan suatu program ini, bagaimana cara kita mengeratkan hubungan kita dengan komuniti sekolah, dan insya-Allah ianya akan menjadi mudah. Jadi saya memohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian dan juga ada perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan yang baik itu sudah semestinya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan itu adalah datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya menjemput sahabat saya Ustazah Zulali binti Abu Bakar untuk meneruskan penjelasan tentang pintas dan OPPM yang berkaitan dengan program Raudatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan perbincangan berkaitan dengan program Raudatul Quran, saya Ustazah Zulali binti Abu Bakar akan membentangkan tajuk OPPM dan pintas. Bagi membincangkan tajuk OPPM dan pintas ini, saya membahagikan kepada beberapa persoalan. Yang pertama, apakah OPPM secara umum? Yang kedua, apakah pintas secara umum? Dan yang ketiga, kenapa Raudatul Quran perlu kepada OPPM dan pintas? Baiklah, untuk persoalan yang pertama, apakah OPPM secara umum? OPPM adalah ringkasan daripada One Page Project Manager. Ia merupakan satu alat pengurusan yang dapat membantu pengurus projek menerangkan butiran-butiran penting mengenai satu-satu projek, sama ada yang akan dijalankan, sedang dijalankan ataupun yang telah dijalankan hanya dalam satu helaian. Antara kegunaan utama OPPM adalah untuk mengukur kemajuan sesuatu projek, juga untuk memantau perjalanan projek, mengenal pasti individu yang bertanggungjawab terhadap satu-satu tindakan yang diperlukan dalam projek tersebut. Di samping kegunaan-kegunaan utama yang disebutkan tadi, OPPM juga boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan sampingan, seperti untuk mengetahui kos yang dianggarkan untuk projek tersebut dan mengetahui apakah kos sebenar yang telah digunakan setelah di akhir projek. Seterusnya, boleh membuat penambahbaikan untuk projek yang akan datang. Kesimpulannya, OPPM merupakan satu komitmen yang berterusan dan keberkesanan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam satu-satu projek, iaitu di antara pihak pengurusan dan pasukan pelaksana. Bagi persoalan yang kedua, apakah pintas secara umum? Pintas ialah singkatan bagi Plan Intervensi Transformasi Sekolah. Ia dihasilkan setelah dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di sekolah. Ia juga digunakan bagi mengatasi masalah-masalah dan isu-isu yang timbul secara berfokus. Pintas mengandungi 13 lajur. Lajur 1 hingga lajur 5
merupakan plan strategik sebagai fasa pertama. Ia mengandungi data-data yang dikumpul bagi membuat keputusan dan merancang intervensi yang akan diambil. Dalam lajur 1 hingga 5 mengandungi bidang keberhasilan, data dikumpul bidang fokus, TOV atau baseline, ETR atau kriteria kejayaan. Bagi lajur 6 hingga 11 merupakan fasa yang kedua, iaitu fasa proses. Di dalam fasa proses, pengurus projek atau pasukan pelaksana akan menjejaki atau dapat menjejaki apa yang sedang berlaku atau akan berlaku dalam projek tersebut untuk fasa tindakan seterusnya. Dalam lajur 6 hingga 11 mengandungi inisiatif, pihak yang bertanggungjawab, tempoh masa, keperluan-keperluan sumber, kaedah-kaedah pemantauan dan dapatan-dapatan eviden yang akan menunjukkan kepada kriteria kejayaan. Lajur seterusnya iaitu lajur 12 dan 13 adalah fasa ketiga. Di dalam fasa ini, pasukan pelaksana dan juga pengurus projek akan menilai dan melihat status intervensi yang dijalankan. Di dalam lajur ini mengandungi bahagian penilaian dan kos sebenar. Kesimpulannya, pintas menjelaskan tentang hubungan antara plan strategik dan plan tindakan. Dalam pintas, menganalisis data adalah sangat penting bagi menggambarkan realiti sebenar keadaan sekolah. Bagi persoalan yang ketiga, kenapa Raudatul Quran perlu kepada OPPM dan pintas? Untuk persoalan ini, saya akan mengongsikan OPPM dan pintas Raudatul Quran yang dijalankan di SK Siolkanan. Baik, ini adalah plan intervensi bagi program Raudatul Quran di SK Siolkanan. Seperti yang dimaklumkan tadi, ia mengandungi 13 lajur. Lajur pertama adalah bidang keberhasilan, di mana bagi program Raudatul Quran ini, bidang keberhasilan yang kami pilih adalah persekitaran pembelajaran yang bermakna. Lajur kedua, data yang dikumpul. Data yang dikumpul adalah berdasarkan data Jacob SK Siolkanan bagi tahun 2020. Manakala bidang fokus bagi program Raudatul Quran adalah PDPC yang berkesan. Manakala untuk TOV dan baseline ataupun baseline, daripada data Jacob SK Siolkanan 2020, berdasarkan daripada data ini, tahun 6, bilangan Iqra adalah bilangan murid yang masih Iqra adalah 45 orang. Manakala untuk tahun 1, bilangan Iqra untuk Iqra 1 dan 2 adalah 93 orang. Ini adalah TOV daripada data Jacob 2020. Manakala untuk ETR, kriteria kejayaan bagi Raudatul Quran ini di SK Siolkanan, kami mensasarkan bahawa pada data Jacob 2021, bilangan murid tahun 6 yang masih dalam Iqra adalah sifar Iqra. Manakala untuk murid tahun 1, bilangan murid yang masih di Iqra 1 dan Iqra 2 juga sifar Iqra 1 dan Iqra 2.
Ini adalah bagi petunjuk kejayaan program Raudatul Quran di SK Siol Kanan. Seterusnya, untuk bahagian inisiatif bagi program Raudatul Quran SK Siol Kanan, beberapa inisiatif telah dipilih. Yang pertama ialah program Raudatul Quran itu sendiri sebagai satu inisiatif yang besarnya. Okey, kemudian inisiatif-inisiatif yang lain adalah bagi menyokong program Raudatul Quran ini. Sebagai contoh, bengkel penggunaan modul Iqra iClassical. Kemudian inisiatif memperbanyakkan PLC, program jalinan Quranik, program CamTouch, program Offsite Project dan pelancaran program Raudatul Quran. Untuk lajur seterusnya, pihak yang bertanggungjawab bagi program Raudatul Quran ini adalah Guru Besar SK Siol Kanan, Penolong Kanan Pentadbiran SK Siol Kanan, PPD Kuching, penyelaras program-program dan guru-guru pendidikan Islam dan bahasa Arab di SK Siol Kanan. Tempoh masa yang kami tetapkan bagi program Raudatul Quran ini terbahagi kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah daripada bulan Mac hingga bulan Mei. Fasa kedua dari bulan Jun hingga Ogos. Dan fasa ketiga dari bulan September hingga November. Bagi lajur keperluan sumber, iaitu apakah sumber-sumber yang kami perlukan, kami menyediakan rekod semakan bacaan murid, dokumen-dokumen PLC, bahan-bahan bengkel, rekod kehadiran murid. Itu adalah sumber yang perlu disediakan sebelum Raudatul Quran di SK Siol Kanan ini dijalankan. Lajur seterusnya adalah untuk pemantauan. Bagi tujuan pemantauan, alat-alat yang kami sediakan adalah seperti jadual bimbingan, iaitu jadual bimbingan guru kepada murid yang telah disiapkan. Kemudian jadual pelaksanaan PLC untuk menambah baik program ini sepanjang program ini berjalan, dan juga analisis suara guru dan murid bagi mendapat respon daripada guru-guru yang mengajar dan juga murid-murid yang belajar atau mengikuti program ini. Lajur seterusnya, evidence. Evidence merupakan bahan-bahan bukti yang akan kami jadikan sebagai bukti perjalanan program ini dan sebagai penambahbaikan, untuk tujuan penambahbaikan. Jadi untuk evidence, beberapa laporan akan disiapkan di akhir program ini nanti, iaitu laporan daripada coaching dan mentoring, kerana kami ada menyediakan program train of trainer, sama ada untuk ibu bapa ataupun kepada murid-murid yang cergas. Jadi ada laporan coaching dan mentoring, laporan bimbingan pencapaian PLC yang telah dijalankan, ya, mengandungi juga laporan-laporan untuk disimpan ke dalam fail, laporan kehadiran murid dan juga laporan program bagi setiap fasa. Okay, untuk dapatan penilaian masih dikosongkan kerana ia hanya akan diisi setelah habis program ini di akhir tahun nanti. Dan begitu juga dengan kos sebenar. Jadi ini adalah contoh pintas bagi program Raudatul Quran di SK Siol Kanan. Ini adalah contoh OPPM bagi program Raudatul Quran untuk SK Siol Kanan. Jadi OPPM ini boleh menerangkan butiran-butiran yang penting
bagi program ini. Di antara isi-isinya adalah nama sekolah, ketua, objektif am untuk program ini adalah meningkatkan bilangan murid tahun 6 yang membaca Al-Quran daripada 62% kepada 100%, dan pencapaian bacaan Iqra' murid tahun 1 100% melepasi tahap bacaan Iqra'. Nama program dan sasaran mikro. Untuk tujuan utama telah disenaraikan di sini, iaitu beberapa inisiatif yang telah dibincangkan bersama dan disenaraikan di bahagian tugasan utama, iaitu program Raudatul Quran, bengkel penggunaan Iqra', program jalinan Quranik, program Kemtaj, perbanyakkan PLC, pelancaran program Raudatul Quran dan offside project, di mana semua inisiatif-inisiatif ini telah dirancang daripada bulan 2 sehingga bulan 11. Tanda-tanda yang dapat dilihat di sini, tanda kosong itu menunjukkan bahawa program itu telah dirancang dan ditetapkan masanya yang perlu dijalankan, dan tanda X menunjukkan ia sedang berjalan. Oleh kerana OPPM ini saya buat pada bulan 3 yang lepas, jadi saya masih menandakan di bulan 3 itu X kerana dia sedang berjalan. Tetapi jika telah selesai, maka bolehlah ditandakan dengan tanda sengkang seperti program jalinan Quranik yang nombor 3. Bulan 3 lepas memang dah selesai, maka kami menandakannya dengan tanda sengkang. Jadi daripada sini kita dapat memantau apa yang belum dijalankan dan apa yang sudah dijalankan dan apa yang perlu dijalankan pada masa akan datang. Okey, jika ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan, kita biarkan kosong sahaja. Sebagai contoh, program Kemtaj, ia belum dijalankan kerana ia belum diperlukan. Murid-murid dalam program Raudatul masih lagi menggunakan Google Meet sepanjang dalam bulan 3. Okay. Untuk objektif, di bawah ini kita nampak ya beberapa objektif yang telah ditetapkan untuk setiap program-program tersebut. Membantu murid yang mengenal Iqra', menguasai Iqra' 1 dan 2. Dan tanda-tanda ini yang di atas ini adalah berkaitan dengan inisiatif-inisiatif ataupun tugasan-tugasan utama yang telah dicadangkan. Objektif-objektifnya adalah berbeza, tetapi tujuan utama adalah menumpu kepada objektif am program itu juga. Seterusnya, untuk bahagian di sebelah kiri adalah pihak yang bertanggungjawab. Okey, pihak yang bertanggungjawab untuk setiap tindakan yang dirancang, setiap inisiatif yang dirancang di sebelah kanan ini. Okey, ini adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, di mana ada ditulis di situ A, B, C sehingga F. A menunjukkan bahawa individu yang utama bertanggungjawab terhadap program tersebut, di mana disenaraikan di sini PPD, penyelaras program, guru besar, penolong kanan 1, guru dan juga juru teknik. Huruf-huruf ini menunjukkan keutamaan pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi program-program yang dicadangkan. Okey, di bawah ada dinyatakan tentang kos-kos yang akan digunakan. Yes, daripada program 1 hingga 4 adalah program-program yang memerlukan kos. Kemudian untuk program yang keempat, pelancaran program Raudatul Quran, pada mulanya dianggarkan hanya memerlukan RM450, tetapi kos yang digunakan sebenar adalah lebih daripada itu,
Ini adalah kerana kami mendapat sumbangan daripada individu-individu perseorangan, di samping dikeluarkan juga oleh pihak PIBG. Jadi kami menggunakan kos tersebut untuk menampung perbelanjaan dalam program Raudatul Quran. Jadi dia juga dituliskan di sini. Itu adalah contoh OPPM bagi program Raudatul Quran. Dan di sini adalah gerak kerja yang telah dijalankan di pihak kami, iaitu pada 26 Januari penubuhan jawatan kuasa pelaksanaan program Raudatul Quran. Kemudian pada bulan 31 Januari data murid dikumpul melalui tinjauan tahap bacaan Iqra dan Al-Quran menerusi Google Form. Ini adalah sebagai data tambahan sahaja. Kami juga merujuk kepada data JCOF 2020. Okey, yang ketiga, pada bulan 2 Februari PLC pertama dijalankan, iaitu TOT penggunaan Iqra klasikal kepada guru-guru. Dan yang keempat, pada 9 Februari lawatan kunjung bantu daripada PPD Kuching, iaitu Ustaz Tamiji bin Sabli. Pada 19 Februari PLC kami yang kedua, iaitu bedah data hasil tinjauan penguasaan Iqra dan Al-Quran semasa murid, di mana data-data yang dikumpul itu disaringkan, disenarai pendekkan murid-murid yang layak untuk mengikuti program Raudatul Quran ini. Kemudian dalam PLC yang ketiga pada 2 Mac 2021 menyiapkan kertas kerja, pintas dan OPPM ini. Pada 5 Mac kami jalankan TOT penggunaan Iqra klasikal iKamus serta mahrajal dan sifat huruf. Dan pelancaran RQ pada 13 Mac secara hybrid melibatkan 35 orang ibu bapa, selebihnya secara dalam talian, dan perasmian oleh Ustaz Tamiji bin Sabli. Dan pelancaran ini telah dimuat naikkan dalam YouTube seperti yang dinyatakan linknya di situ. Okey, ini adalah contoh-contoh laporan yang kami dah jalankan, yang dah kami sediakan. Beberapa perancangan ataupun aktiviti yang telah dijalankan. Okey, laporan ini contoh laporan PLC. Yang pertama, lawatan kunjung bantu. PLC yang kedua. PLC yang ketiga, yang keempat, dan juga waktu pelancaran program Raudatul Quran. Baiklah. Untuk pembentangan bahagian saya, inilah yang dapat saya kongsikan untuk tuan-puan semua. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan sepembentang saya, Ustaz Awang Kushairi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan meneruskan perbentangan dua sahabat saya yang terdahulu. Tapi pada kali ini saya, Ustaz Awang Kushairi bin Awang Sapuri, akan memfokuskan kepada penggunaan Iqra klasikal iKamus secara keseluruhan sahaja, insyaAllah. Baik, soalnya yang tuan-tuan boleh lihat pada video ini, inilah bentuk ya tuan-tuan, bentuk secara mewujud Iqra klasikal iKamus ini. Nipis ya tuan-tuan, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ia lebih kepada kit yang mudah untuk kita mengajar anak-anak asas membaca Al-Quran. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ustaz Ghazi sebelum ini, dalam program Raudatul Al-Quran ini ada beberapa lagi program-program lain yang kita gunakan untuk menyokong program ini. Salah satu daripadanya ialah program jalinan Quranik, yang mana kita membentuk hubungan yang bagus di antara guru dan juga ibu dan ayah. Karena kita memikirkan apabila kita bergerak secara kelompok yang kecil berbanding dengan bergerak dalam kelompok yang besar, sudah pastinya ia akan memberi impak yang lebih bagus dan positif kepada bacaan
Al-Quran ataupun Iqra murid. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini apa bentuk depannya tadi. Ada beberapa perkara yang mesti tuan-tuan ketahui. Nombor satu ialah kit yang dibina ini yang memudahkan ibu dan ayah mengajar anak-anak mereka mengaji di rumah. So ada di antara ibu dan ayah kita yang mungkin, tak maaf sebut, ada yang tidak ada pun buku Iqra-nya di rumah. Bila kita keluarkan kit ataupun Iqra Classical iKamus ini, ianya nipis, mudah dibawa dan insya-Allah mudah untuk dimiliki oleh setiap anak-anak kita. Terutama ibu dan ayahnya pun mudah untuk mengajar anak-anak mereka membaca. Okey. Walau bagaimanapun kita tidak mengabaikan ibu dan ayah. Begitu saja biarkan saja, tak. Melainkan kita sertakan dengan TOT. Suatu sebelum itu kita telah melatih guru-guru kita. 6 PLC yang kita buat untuk memahirkan guru-guru kita mendidik dan mengajar ibu dan ayah ini. Okey. Selain itu, kit ini juga berwarna dan mempunyai sifir huruf yang menarik. Contoh kalau kita buka pada kit yang dibina ini, ianya mudah saja, nampak mudah, ringkas. Ini ialah modul sifir huruf. Yang mana modul sifir huruf inilah yang akan membantu anak-anak mengingat huruf-huruf. Sebab asasnya tuan-tuan, Iqra 1 lah yang paling kritikal. Iqra 1 lah tuan-tuan, kalau kita tidak mendayakan ataupun memberi kefahaman yang betul kepada anak-anak kita untuk membaca ataupun menyebutnya, nanti sehinggalah pada ketika kita Al-Quran pun sama juga. Suatu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat-sangat penting. Okey, mempunyai 8 muka surat sahaja untuk Iqra 1 dan juga 6 muka surat untuk Iqra 2 yang disertakan sekali nota kepada ibu dan ayah untuk mereka menakul dan memahaminya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tunjukkan bagaimana keadaan di muka hadapannya. Okey. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi ialah modul sifir Iqra 1. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, modul Iqra 1 ni dia tidak terus disebut ataupun tidak terus diajar kepada anak-anak, melainkan dia lebih kepada saringan dan anak-anak ni akan minat untuk membaca dan mengetahuinya. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni antara perkara-perkara yang telah kita laksanakan. Antaranya kita dah beri pemahaman kepada ibu dan ayah berkaitan tentang perkara ini. Antaranya ialah menggunakan medium jalinan Qurani sebagaimana yang telah disebutkan. Okey, contoh yang kita dah buat melalui hibrid secara hibrid. Ada ibu bapa yang kami pin di sini. Okey, kita boleh dengar. Kita boleh perhatikan di sini. Untuk muka surat yang pertama tu ada buat buku kah di sini? Boleh respon kami? Ada. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik. Dengar situ. Ini kita buat secara untuk surat yang pertamanya ada 4 huruf di sini. Itu huruf alif, huruf ba, huruf ta dan huruf ta. Kita tak boleh jawab nangga kami. Untuk yang dipin kami ya, ialah slide. Tapi ini ada 2 akaun kami siapa mesti sana. Satu kita boleh nangga gambar kami. Boleh kan? Boleh kan? Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang bersemuka kita buat action ni. Adapun PPD itu PPI serta misi yang selalu bersama-sama kita. Terima kasih kepada Ustaz yang kita dah buat dan laksanakan. Kita kita tunjuk di belakang saya tu ialah Tuan Musa. Okey, supaya prosesnya proses pemahaman anak yang penting. Okey. Okey. Terlihat di
Di samping itu juga ada proses simulasinya. Simulasi kepada ibu dan ayah. Ini yang kita buat nih ialah Iqra 1. Asalnya saya menjelaskan pada password yang pertama dan yang kedua. Password yang ketiga, yang keempat, ibu dan ayah yang membaca sendiri dalam masa yang sama pada saat dan ketika itu juga visi-visi jumlah 14 orang hanya membantu saya dan saya menekuni mereka yang berada di dalam talian. Muka surat yang kelima dan keenam pada ketika dan saat itu kita masukkan mereka ke dalam 4 kumpulan, tukar saja arah badannya, seorang visi yang akan membantu. Maksudnya di situ visi-visi kita memang sudah mahir pada sebutan dan makhraj huruf sehingga mereka boleh mengajar dan membimbing ibu dan ayah. Okey. Dan pada password yang terakhir tersebut, ibu bapa yang volunteer untuk sama-sama berkongsi ilmu yang mereka pelajari pada ketika itu dan kita buat simulasi tadi. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah tadi kaedah yang kita gunakan pada Iqra 1 dan Iqra 2. Mudah, sebenarnya cukup mudah. Dan alhamdulillah kita juga telah mendayakan, antaranya ialah kita berada pada peringkat akhir untuk membantu anak-anak, murid dan juga ibu dan ayah, serta mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Antara lain yang telah kita laksanakan ialah membuat video nasyid berkaitan tentang huruf-huruf jaiyah ini, yang mana kita telah dibantu. Antara yang membantu kita ialah guru bahasa Inggris pun ada, guru penolong kanan hal ehwal murid pun membantu kita, selain daripada kepakaran yang ada di dalam panitia kita sendiri. Okey, boleh kita lihat dulu sedikit contoh sedikit ya. Ini yang pada tingkat awal ini lah. Sedang dibina oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz dan juga sahabat-sahabat itu antara sebahagian daripada yang dah kita buat. Tapi nanti akan ditambah baik lagi insya-Allah. Kita akan menambah kualiti pada rekaman insya-Allah taala. Kita juga tuan-tuan hasil daripada permintaan sebenarnya daripada ibu dan ayah yang mengikuti program kita, yang meminta kita memvideokan, dan perkara ini juga dibahas oleh kita terutamanya di kalangan ahli panitia dan juga di kalangan pihak pentadbir, supaya memudahkan proses memahami daripada ibu dan ayah yang akan membantu kita mendidik anak-anak kita. Maka kita juga cuba memuatkan mereka. Antara yang kita lakukan ialah dengan memvideokan simulasi supaya ibu dan ayah yang telah kita berikan sedikit TOT pada awalnya, sebab proses TOT kita sebagaimana diterangkan oleh Ustaz Zulali tadi, sentiasa berterusan. Selepas 3 bulan nanti ada satu lagi TOT, ada selepas beberapa jangka masa nanti ada lagi TOT, supaya jalinan Al-Quran yang kita bina ini kuat dan kokoh. Di antara yang kita buat ialah video Syur alaina baju. Ta. Ini
yang lama dulu lah, yang ini saya rasa yang kita buat dua sudut. Ada sudut depan, ada sudut pandang pada sisi mudah ya. Talji. Okey. Sebahagiannya lah yang kita tunjukkan. Dan kita lihat macam mana sebenarnya tuan-tuan kita menguatkan ibu dan ayah kita. Salah satu yang paling ampuh ialah dengan membekalkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Kita lihat sama-sama saksikan. Ini di antara sebahagian respon. Banyak sebenarnya video-video yang kita ambil selepas saja selesai sesi jalinan Quranik. Kita minta supaya ibu dan ayah ini memberi komen secara jujur supaya kita dapat menambah baik program yang kita laksanakan. Saya kutip satu daripadanya, insyaAllah. Sama-sama kita dengar dan hayati insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ebi Salmia binti Abdullah. Anak saya bernama Karen Humaira, kelas 1 Wajar. Pendapat saya untuk program hari ini betul-betul amat memuaskan hati saya sebagai seorang ibu kepada 3 anak. Sebab pada pendapat saya, anak-anak saya kalau dekat rumah, sebagai seorang ibu, kita susah nak mengajar mereka menggunakan Iqra kalau kita sendiri yang mengajar. Sebab kalau pada pendapat saya, anak-anak saya semua dihantar kepada nenek dan ada pakcik yang mengajar lah. Maksudnya ada guru pengajar. Tapi sebabkan COVID, sekarang ni pakcik tu tak dapat mengajar. Jadi dengan adanya program ni, dengan adanya buku ni, saya rasa selepas ni anak-anak memang akan berminat sangatlah sebab dengan ada gambar bergambar semua ni, dengan ada pengenalan apa semua, memang anak-anak akan excited lah. Sebab mak sekarang pun dah excited, mama excited, anak-anak pasti excited lepas ni. Okay. Harap-harap lepas ni semua anak-anak sekolah Sio Kanan akan menjadi tahfiz dan tahfizah. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga anak-anak kita semua dalam lindungan Allah dan semoga dengan adanya program ini akan dapat diperbuat setiap tahun dan anak kita akan berjaya dunia akhirat lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, next. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja kongsian kita pada hari ini. Yang baik semestinya datang daripada Allah, selebihnya datang daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.